Allah jadikan orang jahat Bashar Surat 109 Bashar telah berkata. Itu dalam bab zakat dan bakhil, ya. Dalam bab zakat dan bakhil. Kaitannya bila mana seseorang itu tidak mau keluarkan zakat, maka dia disebut sebagai seorang yang bakhil, ya. Seorang yang bakhil, dan sifat bakhil itu adalah dosa besar dan membawa kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama dengan kitab Penenang Jiwa oleh Imam Ghazali, judul asalnya ialah Mukasyafatil Qulub, iaitu memeriksa penyakit-penyakit hati. Jadi di antara penyakit-penyakit hati itu ialah bakhil, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, sehingga tidak mau menunaikan hak-hak agama dan juga hak-hak orang yang memerlukan, yang berupa hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah sampai ke muka surat 109 di dalam versi cetakan, ya. Cetakan Thinkers Library, ya, Thinkers Library. Kita dah sampai ke muka surat 109, iaitu dalam bab zakat dan bakhil. Berkata seorang ahli sufi, Bashar namanya, telah berkata, menemui orang yang bakhil adalah kedukaan. Sesuatu yang mendukacitakan apabila kita berjumpa dengan orang yang bakhil. Kita berjalan dengan dia, terasa azabnya, ya. Setiap kali time makan dia mengingatkan, time bayar tak ada duit pecah. Sampai tapa mau minum katanya. Sampai kat sungai Buloh mau minum time makan ni, ya. Sampai kat Nilai mau minum. Dia mengingatkan time makan, time minum, tapi time bayar tak ada duit pecah. Sampai ke Nilai tak ada duit pecah. Pecah lah, duit 100 tu bukannya besar. Dalam negara kita bukan ada dah duit 500, duit 100 tu pun renik dah. Ya tak, dah rupa duit 20 je. Kejap je habisnya weh. Pergi ke market tak penuh bakul pun. Ya. Jadi satu yang mendukacitakan. Maksudnya apa? Bila kita berjalan dengan seorang yang pemurah, menggembirakan. Seronok weh kalau berjalan dengan si anu tu. Puas teman, kenyang. Kira yongat saja. Udah mi rebus, ya tak? Udah sekarang persembah. Udah sekarang dia ngajak pula, ya tak? Makan angin. Jadi seronok berjalan dengan orang yang pemurah. Tetapi bila berjumpa dengan orang yang bakhil, kedekut, mendukacitakan, ya, satu kedukaan. Melihatnya dapat mengeraskan hati, bukan melembutkan hati. Maknanya genggam air pun tak tirih. Begitulah bakhilnya dia, ya, sehingga akhirnya hartanya tidak ada peluang langsung. Tak usah kata orang mergestua pun tak dibaginya. Mergestua ni ialah segala ayam hutan ke, landak ke, nak merasalah, ya. Tak ada. Dimasuknya dalam plastik, dimasuknya dalam sumpit ni, beg lah, beg dalam plastik lah, hantar ke Kuala. Beg yang berjerut, tak merasa.
Sedangkan kalau kita baca sejarah Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni ni dia suka memberi makan kepada mergastua. Dan sebenarnya apabila kita mengagihkan makanan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang, yang maknanya kita kata yang bernyawa, binatang yang ada nyawanya, maka sebenarnya itu ada kebajikan, ada pahalanya. Punyalah kedekut, tak ada siapa boleh merasa. Ni bayar duit teh tariknya tu, keluar duit sekupang. Ikat dengan getah, ikat dengan sapu tangan. Tak usah kata lah orang lain nak merasa. Tak ada, dia keluar je sekupang. Nak bayar RM1 4 kupang. Jadi keras hati kita dibuatnya, Sebaliknya bila kita berkawan dengan orang yang pemurah, orang yang dermawan, hati kita jadi lembut. Aku tidak akan bakhil, aku tidak akan kedekut, Aku akan macam dia juga, suka membantu, suka menjadi tangan yang di atas. Sebagaimana kata Nabi, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi maknanya aku gembira kita suka apa yang disukai oleh Nabi. Nabi suka kita menjadi tangan yang di atas, maka kita menjadi tangan yang pemurah, suka membantu yang memerlukan. Bangsa Arab tercela sebab bakhil, dan penakut, jubni wal bukhli. Di antara yang kita minta lindung daripada Allah, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Jubni itu ialah penakut, pemirah, tak berani. Wal bukhli itu ialah bakhil. Jadi ini 8 penyakit yang Nabi minta kita lindung daripada 8 penyakit, 8 perkara. Hammi wal hazan, duka cita, daripada rasa gelisah, takut dengan masa depan. Na'udzubika minal ajzi wal kasal, lemah semangat, malas. Daripada bakhil, daripada penakut, daripada ghalabatid dain, daripada dikuasai dan dikepung oleh hutang, wa qahrir rijal, diburu-buru oleh manusia, sehingga akhirnya ditakluk oleh manusia. Jadi minta lindung 8 ni yang Nabi minta suruh kita berlindung daripadanya. Jadi bakhilnya Arab, punca mereka itu tercela. Artinya orang Arab ataupun kita sendiri sepatutnya memiliki sifatul karam, memiliki sifat dermawan, suka, bahkan apabila kita dapat membantu, kita berterima kasih kepada orang yang menerima bantuan. Bukan orang yang menerima itu berterima kasih, tak, kita yang berterima kasih kepada orang yang menerima bantuan. Kenapa? Dengan sebab mereka teman dapat pahala. Mika ada, teman pun dapat bagi bantuan. Dengan sebab Mika, teman dapat pahala. Jadi kita berterima kasih kepada orang yang kita bantu. Kalau tidak, harta benda kita tersimpan pada diri. Jama'a malau wa'addadah, himpun kira. Maka orang ini disebut sebagai humazatin lumazatin, wailun, binasalah orang yang humazah. Lumazah siapa dia? Jama'a ma alladhi jama'a malan wa addadah, asyik himpun kira. Sedangkan orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka suka menginfakkan pada jalan Allah apa yang direzekikan Allah padanya. Oleh kerana itu, bila tabung je lalu, dia seronok tengok tabung. Ini peluang. Mak, tunggunya weh. Maknanya dia megang tabung, ditunggunya. Allah, lalu je lah, tunggu pula. Tak apa, elok. Elok ditunggu. Kita macam mana pun keluar jugalah duit seduit.
Sebab itulah peluang, ya tak, untuk menginfak pada jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan mereka akan infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu akan digandakan 700. RM1 jadi ganda 700 di akhirat esok, ya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah Taala sebut ganda 7, kemudian ganda 100 kali 7, 700. Kemudian seorang penyair berkata, sedekahkan, jangan takut kekurangan. Sebab hakikatnya Allah yang kaya, al-ghani huwal ghani wa antumul fuqara, sedangkan kita yang fakir. Yang kaya itu Allah Subhanahu taala, sebenarnya bukan milik kita. Tak ada yang kita punya, semuanya Allah Taala punya. Allah Taala suruh infakkan, sebahagian kita infakkan pasal Allah Taala punya. Jadi wa anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Jangan jadi seperti orang Quraisy yang kedekut, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, ada pula kami yang nak bantu bagi makan. Kalau Allah kehendaki, Allah lah yang bagi makan. Situ pula pandailah dia beradun, ya tak? Soal dia dengan Tuhan itu soal lain. Kita yang wajib membantu, kita bantu, ya, sebab itu peluang pahala. Bukan selamanya kita nak menongkat langit hidup di dunia, ya tak? Hidup kita sementara, ya? Hidup kita adalah sementara. Dunia peluang pelaburan, habuannya dibaca di akhirat esok, ya. Dunia peluang pelaburan, habuannya kita akan dapat dividennya nun di akhirat esok. Jadi jangan takut kekurangan. Ma naqasa min malin, ma naqasa malun min sadaqah, tak akan kurang pahala, tak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tak pernah lagi kita dengar orang muflis kerana sedekah. Yang banyak muflis tu kerana berhutang, tak bayar. Jadi yang muflis itu bukan kerana sebab sedekah. Nabi dah jamin. Nabi kata ma naqasa malun min sadaqah, tak akan pupus, tak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Bahkan sedekah itu menyuburkan harta kita. Sama ada sedekah yang sunat iaitu zakat, ataupun sedekah yang wajib, sedekah yang wajib iaitu zakat, ataupun sedekah yang sunat. Setiap hamba punya rezeki dari Ar-Rahman pada hari yang ke-120. Kita di dalam perut ibu kita. Fa amara bi katbi, ya, rizqihi wa ajalihi syaqiyun au sa'idun. Pada hari yang ke-120 kita di dalam rahim ibu, maka datanglah, ya, malaikat Jibril bertanya kepada Allah, apakah nak ditiupkan roh? Maka kalau Allah Ta'ala izinkan, maka ditiupkan roh. Kemudian fa'amara bi katbi, kemudian diarahkan tulis 4, rizqihi wa ajalihi syaqiyun au sa'idun, ya, tuliskan 4 rezekinya, ya, ajalnya, syaqiyun au sa'idun, sengsarakah dia, ya, sa'idkah dia, bahagiakah dia. Maka dia ditulis pada hari yang ke-120, hari kita ditiupkan nyawa ataupun ruh dalam janin. Sebelum itu janin hanya membesar daripada nutfah menjadi alaqah, daripada alaqah menjadi mudghah. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari itu adalah tetesan air. 40 hari itu adalah segumpal darah. Setelah 80 hari, kemudian 40 hari lagi, hari yang ke-120, maka setelah 81, 80, 83 menjadi segumpal daging. 41, 42, 43 menjadi segumpal darah. Bila dah menjadi segumpal daging, ya, kemudian diarahkan bukan sekadar membesar, tetapi ditiupkan roh, maka bergeraklah kita. Kuat dada, kuat lentang, ya tak? Lagi apa? Kuat apa? Kupu-kupu rama-rama, ada dalam perut ibu. Orang jantan kan tahu, orang jantan tertarik roti canai, ada. Orang perempuan yang tahu, tidur ngerin tak kena, tidur nerap tak kena,
Ya tak? Demo lah yang tahu. Apa? Itu dah ada nguit ketumbuhan dalam perut. Kena. Udah nguit, ya tak? Sekarang udah kuat dada, sekarang udah kuat lentang. Sekarang udah kuat kupu-kupu, sekarang udah kuat kuat rama-rama, mana ada kan. Rama-rama kupu-kupu sama lah. Jadi katanya tidak berguna bagi si bakhil apa yang ada di tangan. Oleh kerana itu Nabi tak simpan. Apa yang ada Nabi akan agihkan. Itu style Nabi. Nabi tak simpan. Atau kita peti ais daripada satu pintu jadi dua, daripada dua dah jadi tiga, atau itu pun tak rapat. Kenapa? Udah penuh. Bila nutup tak rapat, balas pula dengan punggung. Pum. Ia dia rapat. Laisa minna man bata syab'an wa jiranuhu ja'ian. Bukan daripada umatku mereka yang boleh tidur kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Itu dia. Kita dengan umat Islam dan manusia itu adalah ibarat satu diri, terasa ya, sama perasaan, sama maknanya kedukcitaan dan juga sama kegembiraan, ya. Sehingganya masjid-masjid di Selangor bukan lagi diduduki oleh orang Islam. Orang bukan Islam pun sudahnya terpaksa tumpang di masjid. Atau rumah demo dah ruyup. Bukan gaib, atas pada gaib, ruyup. Dah tinggal tapak weh. Termasuklah rumah Sheila Hamzah. Usuk kena Sob, Sheila Hamzah. Ya Allah, melampau tak? Contoh tak? Contoh. Awak membaca surah apa, awak akan kena orang siapa tak? Itu dia. Betul ke pun Sheila Hamzah? Betul? Yang boleh nyanyi lagu Cina, siapa nama? Pandai semua dah. Bagi mereka dah. Taib, katanya apa di sini bahawa bagaimana katakan tidak berguna bagi si bakhil apa yang ada di tangannya. Kerana apa? Dia tidak dapat mengubah harta itu menjadi pahala, bahkan menjadi dosa. Harta itu tidak akan memberi guna. Ma aghna anhu maluhu, ya tak? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak memberi guna kepadanya hartanya yang bakhil itu, dan apa yang ia usahakan selama hari ini tidak akan menebus dirinya daripada azab Allah. Jadi kita kalau kita korbankan, jihadkan harta kita bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjaya menyelamatkan kita, tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Sedekah itu boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah kerana dia adalah merupakan pahala, berubah menjadi pahala-pahala yang menebus kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak gunanya bagi si bakhil apa yang di tangannya. Tidak pula bahaya yang menginfakkannya. Siapa yang membelanjakan pada jalan Allah harta bendanya fi sabilillah tidak akan bahaya, tidak akan bankrupt, tidak akan muflis, bahkan akan digandakan dan dipupuk suburkan, dijanjikan akan digandakan di dunia 10 kali ganda. Akan ada malaikat yang berdoakan orang yang menginfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wahai Tuhan kurniakanlah kepada orang yang menginfak itu gantinya. A'ti munfiqan khalafan, wahai Tuhan, kata malaikat, setiap kali kita infak, kita masuk duit dalam tabung, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, kata malaikat, wahai Tuhan, berilah kepada orang yang infak itu gantinya. Kadang-kadang di dunia dapat ganti, tak usah kata di akhirat, dah pasti. Kadang-kadang di dunia lagi digandakan pahala kita. Dalam syair yang lain disebutkan, kulihat manisnya, seronoknya bersama dengan orang yang pemurah. Tapi di dunia si bakhil tak ada temannya, tak gemar dia orang. Maknanya tidak disenangi oleh Ibrahim Pendek pun tak gemar. Ibrahim Pendek ayah Cikgu Murni bila dapat tahu Haji Bakhil minang anak dia naik atas meja dengan misal Hitlernya tu.
dengan misai Hitlernya. Haji bakhil katanya tak. Tu macam mana dapatnya tak penyapu ke apa itu masa pergi Minang tak. Lagi satu di rumah Tuan Naib. Itu dia tak. Itu dia. Jadi maknanya tak ada kawannya. Tak ada kawan. Ibrahim pendek tak siap kawan dengan dia. Tak. Kulihat bakhil mendatangi orang, disebut dia si bakhil sebagai penghormatan. Maknanya orang tidak sebut dengan sebut kemuliaan, orang sebut dengan sebut kehinaan. Kedekut tai hidung tai hidung masin kata orang tak. Genggam ayo tak teri kata dia moya. Hei tak usah nak diharap. Tak usah nak diharap duit dia. Cukuplah sebagai kejahatan bagi si bakhil, ya, keburukan bakhil dia kumpulkan sebenarnya untuk orang lain. Apa maksud untuk orang lain? Esok bila dia mati, bukan boleh buat mati, sudahnya raba nama dia juga, ganti nama anak, udah padam nama dia. Dia tidak mendapat kelazatan kekayaan kebaikan. Ya Allah, kasut yang dipakainya tu, sandal yang dipakainya tu, udah 8 tahun tak bertukar-tukar, punya bakhilnya. Bakhil hatta terhadap dirinya sendiri. Teruk tak teruk, udah laih je, ya tak? Udah laih je. Punya bakhilnya, ya Allah. Seliparnya pun bertambat dengan tali rapia. Kaya, duit banyak, tapi bakhil hatta pada dirinya sendiri. Seliparnya tu bertambat dengan tali rapia. Habis bakhil dia tu, ya tak? Oleh kerananya dalam hal ini Waqi' berkata, si jahat itu kumpulkan kekayaan sebenarnya untuk ahli warisnya. Tak usahlah ya, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Melehakan kamu, ya, alha tu leha, leka leka samalah, tak sama dengan leha yang situ lain, arwah dah. Itu dulu dah. Melehakan akan kamu oleh kerana nak berbanyak-banyak. Alhaakumut takatsur. Udah arwah belaka, suami isteri dah arwah, dah. Udah itu, dah. Tinggal dah, tinggal. Jadi alhaakum, melekakan kamu oleh nak berbanyak-banyak, at-takatsur hatta sehingga zurtumul maqabir. Maqabir itu ialah kubur. Sehingga bila sampai ke kubur, apalah sudahnya kereta tu, tak ada dah, tak? Balik semula. Tak ada pula ditinggal dengan tuannya. Tak ada. Yutbi'ul mayyitu salas, akan ikut mayat 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'a isnain, akan kembalilah 2. Wa yabqa wahid, yang tinggal 1. Yang balik wa yarji' ahluhu wa maluhu, balik keluarganya balik, tak ada mau dia bertinggal situ. Malang kadang dia mengunyap juga. Mudah ya. Kita ni kalau mati je dah, tanam orang malang karang dapat hasil dah, makan ni dah. Jadi kalau nak dapat hasil lagi 2 bulan, kata Ustaz Amrah, tanam jagung. Kalau dapat hasil lagi 4 bulan, tanam beras katanya, tanam padi. Kalau nak dapat hasil malam ni juga, tanam orang katanya. Tu puas hati Ustaz Amrah punya je dah, Allah. Macam-macam betulnya dah. Sekali tu kami makan apa balik. Dekat Salok tu, dekat dengan Setentang dengan Kraft Tangan tu ada gerai, maknanya gerai sup, mi sup, mana ada jual pembalik. Siapa nama pak cik tu yang pakai bareta tu, ni lah. Jadi sedap pula makan apa balik, sementara nunggu mi tu kena celur, pastinya makan dia ada jual apa balik. Sedap punya makan tengah panas-panas ni. Ada sekali Ustaz Amrah, ada sekali dia kata kalau nak lagi sedap, makan tengah panas katanya. Makna keluar daripada kedai pergi makan tengah panas katanya. Betul Ustaz Amrah. Kita gempur tadi makan sedap, punya makan sedap, makan panas-panas. Dia kata kalau nak sedap lagi, makan tengah panas katanya. Betul Ustaz Amrah. Dia ni je dia tak.
Jadi katanya di sini bahawa cukuplah kejahatan bagi keburukan si bakhil. Sebenarnya dia mengumpulkan harta bukan untuk diri dia. Yarji' isnan wa yabqa wahid wa yarji'u wa ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan pulang ialah hartanya, yang akan pulang ialah saudara maranya, anak pinaknya. Tinggallah dengan dia amalan yang tak nampak tu. Ya. Dia tidak mendapat kelazatan kekayaan dan juga kebaikan harta itu sebab apa? Sudah dibolut oleh anak-anak, oleh waris. Oleh kerananya dalam hal ini Waqi' berkata, si jahat kumpulkan kekayaan untuk ahli waris, dia sendirian menahan panas di dalam kubur. Kenapa? Pasal dia tidak menunaikan hak harta. Apa hak harta? Zakat dan sedekah dan membantu mereka yang memerlukan. Dia sendirian menahan panasnya lapar, bagaikan anjing pemburu menggigit mangsa. Ya, anjing pemburu, bagaikan anjing pemburu menggigit mangsa, ia lepaskan untuk tuannya. Maksudnya apa? Anjing tu tak dapat pun. Ya, dikokoknya rusa, dikokoknya maknanya landok ke apa benda ke, ya, dikokoknya burung ke apa ke, tapi dia tak dapat. Dia dapat tulang je. Yang dapat segala landok, segala rusa itu bukan dia. Tuannya. Itu pun setia benar walaupun dapat tulang je. Itulah apa bandingan yang diperbuat oleh Waqi'. Waqi' ni siapa? Guru kepada Imam Syafi'i. Ya, dia kata begitulah. Bandingannya orang yang kedekut dengan dunia ini ibarat anjing pemburu. Dia tak dapat sebenarnya buruan tu. Hasil buruan tu dia bagi pada tuannya. Dia tak dapat. Maksudnya kita yang bakhil ini sebenarnya tak dapat. Surahnya dapat kepada waris-waris juga. Telah berkatalah Abu Hanifah sebenarnya radhiyallahu rahimahullah, aku melihat orang bakhil itu tidak adil, berlaku zalim. Kerana bakhil selalu mengajak orang untuk mengambil lebih jauh daripada haknya. Ya, maknanya sebenarnya kita kata bahawa bila ada sifat bakhil, dia sanggup membolot orang lain punya. Ya, sifat bakhil ini mewarisi sifat tamak. Dia akan mengambil hak orang lain yang bukan hak dia. Ya, dan katanya di sini bahawa mengambil lebih jauh daripada haknya kerana bimbang sebenarnya dia tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Sebenarnya yang diambil banyak bok dia tu bukan bok dia tak. Jelas orang yang demikian tidak boleh memegang amanah. Ya, orang yang tak cukup ini. Laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu dengan sebab banyaknya harta benda. Yang dikatakan kaya itu ialah kayanya jiwa. Tak apa weh. Teman tidur atas tikar mengkuang pun, bantai fajar asmara pun jadi. Ya tak? Tidur pun tak ada berdinding tepi benda je, dangur je. Apa tak kira. Angin pula, angin kera jatuh ya. Sepoi-sepoi bahasa. Angin sepoi-sepoi bahasa. Orang lama-lama kata angin kera jatuh. Kuyu matanya bila dapat angin tu gedebung jatuhnya tak. Tahu dah jatuh tak. Tidur atas tikam kuang je weh. Apa tak kira. Jadi seronoknya dia dia gembira. Sebaliknya orang yang bakhil ini dalam keadaan sengsara dan tidak boleh diharap untuk memegang amanah. Dia akan menyalahgunakan amanah. Dia akan ambil lebih daripada hak dia dan sebagainya. Pernah satu hari Nabi Yahya, anak kepada Nabi Zakaria, Zakaria pak saudara kepada Maryam yang melahirkan Isa. Kemudian maknanya Maryam itu sepupulah dengan Nabi Yahya. Berjumpa dengan iblis laknatullah. Dia bertanya, wahai iblis, ceritakan kepada aku siapa yang paling kamu gemar, yang kamu minat, suka siapa wahai iblis, dan siapa pula yang paling kamu tak gemar, yang kamu benci benar, yang kamu musuh sangat. Iblis menjawab, yang aku minat, yang aku suka orang mukmin tapi bakhil, lebay, kedekut. Haji Bakhil bin lebay, kedekut. Asyik orang datang je minta derma, dia demam.
Nak nunggu cikgu murni juga. Hei mau, tak? Jadi yang paling aku suka seorang mukmin yang bakhil. Jadi ternyata bahawa orang yang bakhil ini adalah kawan setan. Bukan musuh setan. Dan yang paling aku benci, walaupun fasik tapi pemurah. Walaupun dia itu fasik, banyak melakukan perkara-perkara maksiat, tapi dalam masa yang sama kuat pemurahnya. Kuat pemurahnya. Yahya bertanya mengapa? Iblis menjawab, kerana bakhil, orang bakhil itu telah cukup bagi aku, sedangkan fasik yang pemurah itu aku bimbang kalaulah tiba-tiba Allah bukakan hatinya pintu hidayah dengan sebab kemurahannya didoakan, dia pun kemudian Allah terima doa dan dia pun dapat petunjuk, maka dia dapat pahala yang berganda, pahala hidayah, pahala petunjuk, pahala bersedekah. Kemudian Iblis lalu sambil berkata, kalau engkau bukan Yahya, tidak perlu aku ceritakan. Maknanya sebenarnya engkau pun tahu, dan aku pun tahu makam kamu, wahai Yahya, adalah engkau itu Nabiullah, kekasih Allah, Nabi Allah. Tentu sebelum engkau tanya, engkau pun dah tahu. Tapi aku memuliakan Nabiullah, maka aku jawab jugalah. Aku jawab juga, tidak mengecewakan. Tapi bab seterusnya ialah panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Bercita-cita tak ada halangannya. Orang yang bercita-cita mentadbir sebab ke arah cita-cita. Orang yang bercita-cita ialah orang yang mentadbir sebab-sebab ke arah cita-cita itu. Adapun angan-angan ini, dia hanya berangan-angan, tapi tidak pun mentadbir sebab untuk mencapai. Dikira sekadar berangan je weh. Tak? Dianya tak ngombin, meta juga taib. Jadi kita baru masuk slot yang pertama. Slot yang kedua ialah Bahrul Mazi jilid 1 weh. Mana ke saya punya beg? Nah, belakang. Jadi insya-Allah. Jadi insya-Allah saya minta lepas isyak ni kita sama-sama baca Yasin untuk Pak Mentua Ustaz Ikhwan yang sedang nazak, iaitu Ahmad Rashidi bin Sariyah. Ahmad Rashidi bin Sariyah, insya-Allah. Doakan untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Ahmad Rashidi bin Sariyah, Pak Mentua Ikhwan, insya-Allah. Pak Mentua Ikhwan kita. Mana kita berhenti weh? Masalah 22. Masalah 22, muka surat 16. Jawi. Jadi yang penting masalah 22 Jadi kalau Jawinya muka surat 11, kalau Ruminya muka surat 16. Dah sampai dah? Masuk ke 23 dah? Masalah 23. Qala al-musannif, kalau masalah 23 muka surat 17 lah. Muka surat 17. Jumpa tak? Siapa yang tak jumpa, alamat. Muka surat 17 masalah 23. Cik Den jumpa? Kalau tak jumpa, alamat. Colik-colik dah. Allahu akbar. Qala al-musannif Syekh Marbawi, Idris Marbawi rahimahullah, wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain. Amin. Syekh Idris adalah orang Lubuk Merbau kita ni. Jadi dia menghimpunkan semua hadis-hadis Imam Tirmizi, lalu disyarahkan hadis itu dalam 22 jilid ataupun 22 juzuk. Dan di tangan kita ini adalah juzuk yang pertama, adalah juzuk yang pertama. Jadi ada lagi 21 juzuk. Tengok siapa dulu. Katanya misal pahala yang tercapai oleh niat. Kita tahu bahawa seseorang yang berniat baik dah dapat dah satu pahala. Kalau buat digandakan 10.
Kalau seseorang berniat jahat, tak ada lagi tulis dosa. Kalau buat, tulis satu. Begitulah pemurahnya Allah, begitulah mulianya Allah Ta'ala, begitulah rahmatnya Allah kepada kita. Cuma soalannya ialah perbandingan. Misal ni perbandingan, ya tak? Pahala yang tercapai oleh niat dan payah pula mencapai oleh amal. Maksudnya masa kita berniat ikhlas, bila beramal dicampuri oleh riya, oleh ujub, ya. Jadi masa beramal, masa berniat memang solid, bersih, murni. Tapi bila dah mula kita buat, dah mula datang setan. Ya tak? Mika ni nampak warak, bukan wakrak. Ya. Panjang-panjangkan sikit, orang tengok tu. Ya tak? Kalau orang berkenan, dapatlah dia recommend, boleh nambah seorang lagi. Contoh, ya tak? Nambah seorang lagi. Apa yang ada pun jalan undur. Itu contoh, bukan nak melemahkan semangat biasanya tau. Jadi maknanya itu maknanya misalan pahala yang tercapai oleh niat lebih besar daripada pahala amal. Sebab apa? Kadang-kadang cacat amalan itu kerana ujub, cacat amalan itu kerana riak. Tapi masa niat tadi tak ada semua itu, memang murni, ya. Bukan cikgu murni, bukan. Baik, pandang dan tilik. Ini bahasa orang lama. Bahasa orang lama, ya tak? Dia ada pandang, dia ada telik, dia ada pikir, dia ada kenang. Itu bahasa orang lama. Awak dengar je lah, ya tak? Awak dengar. Satu-satu benda tu, bio ada pandang, bio ada telik, bio ada pikir, bio ada kenang. Macam mana sorohnya tu? Ya. Nak ditahukan sorohnya. Bio ada pikir yang telah lalu. Bio ada fikir yang akan datang, dan bio ada kenang yang telah lalu. Projek ini pernah, ya tak, orang dulu-dulu buat, sudahnya hangat-hangat teh ayam. Jadi bio ada fikir yang kadap. Kenapa? Sekarang banyak model kita belanjakan berdasarkan sejarah yang lama, yang kita kenang-kenangkan itu tak lama weh. Itu yang kita risau. Ada nampak memula tu hebat, sampai bila boleh bertahan? Itu mesti ada fikir, mesti ada kenang yang lalu, mesti ada fikir yang akan dapat. Siapa pelapisnya? Kalau Mika tak ada, ya. Tu. Kemudian mesti ada pandang, mesti ada telik. Pandang dengan mata kasar, mata hitam. Telik tu dengan mata hati. Maknanya fikir daripada mata hati itu dipanggil telik. Pandang dengan mata kasar je. Begitulah lebih kurang yang saya faham. Kalau tak betul, cekabur, ya. Pandang dan telik lah. Pandang dengan mata kasar, telik dengan mata hati pada seseorang yang di dalam sakit, mati misalan. Maksudnya dalam keadaan nazak. Kata niatnya, kalau aku sehat sekali ini, naik hajilah aku. Ya tak? Maknanya dia punya niat tu besar. Siapa? Mengerjakan haji sebahagian, daripada rukun Islam. Man mata walam yuhaddis nafsahu, bil hajj mata yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang mati dan tak pernah terdetik dalam hatinya untuk buat haji, mati bagaikan orang Yahudi, mati bagaikan orang Nasrani. Bergaduhkan katanya. Ngapa? Awak setiap hari main dam. Kata buat haji sesaja. Makan dua haji. Haji pertama tamattu', haji kedua ifrad. Lepas tu bayodam katanya. Bayodam. Jadi kalau begitu, jangan kita biarkan dalam diri kita ni tak ada sebarang azam. Mesti ada keazaman. Tahu suasana pandemik ini, tahu sudah besar pula belanjanya, tapi jangan putus asa, jangan lepas daripada hati kita, perancangan kita untuk mau tidak mau akan juga mengerjakan haji. Jadi seseorang yang sakit apa? Sakit nak mati. Tiba-tiba katanya, kalau aku sihat, lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalaulah engkau bagi aku sedikit lagi nyawa, ya Allah, aku nak bersedekah, ya Allah, aku nak buat perkara yang soleh, ya Allah.
Atau katanya, kalau aku segar sekali ini, aku nak membuat khairat, kebaikan. Perkataan khairat ialah kebajikan ataupun kebaikan. Jadi fastabiqul khairat, dalam Quran kata berlumba-lumbalah untuk buat kebajikan. Fastabiqul khairat dalam Quran kata. Jadi khairat ini sebenarnya bukan hanya khairat kematian. Ya, bukan hanya khairat kematian, termasuklah khairat kehidupan. Kan kita dulu-dulu anak-anak muda ya, buat khairat kehidupan. Bila berkenduri kenara, kita ada pasukan bentara. Ya? Jadi tak ada susah. Bila ada kematian, kita ada pasukan penggali kubur. Tak ada susahnya. Sebab apa? Kita buat khairat kehidupan. Ya, kita buat khairat kehidupan. Bila ada bencana, kita ada pasukan untuk mencuci dan membersihkan kawasan kita. Bawa water jetnya, apa semuanya. Ya, semua dengan pasukan dengan lengkap. Itu khairat kehidupan. Kita selalu pentingkan khairat kematian. Sebenarnya dua-dua sekali mesti berjalan serentak. Ya. Atau katanya, sekali ini aku hendak habiskan dayaku mengembangkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku akan jadi pendakwa. Kalau aku sehat kali ini, aku nak menjadi penyebar dan pendakwah, ya, untuk menyebarkan agama Allah. Aku nak ikut tabligh katanya. Ya, aku nak ikut dakwah-dakwah ni. Dia hendak mengajar kaum muslimin. Aku nak jadi seorang muallim. Aku nak menyebarkan agama dan ilmu. Dan aku mahu memberangsang. Makna memberangsang ialah memotivasikan orang-orang Islam untuk berbuat ibadah. Aku nak bagi ceramah sana, tazkirah sini, untuk merangsang orang berbuat ibadah. Dan aku habiskan wujudku, maksudnya menyawaku, umurku, aku habiskan untuk mengajar, untuk memberi nasihat sampai ke akhir hayat. Sebab itu orang tua dulu bila berimpun je kenduri kenara, ya tak? Ada selasur, ada gelegor, ada apa semua, ya tak? Apa lagi? Ada lepiuk, yang lepau, ada lepau, ada apa, malam berzikir ya. Lepas tu adalah ceramah-ceramah sikit orang tua kita pendengar masa tu, ya tak? Terkedip-kedip mata rasanya, ya. Berdetengin lagi masa tu, ya tak? Allahu Akbar. Jadi apa benda tu? Itu maknanya kita berbuat khairat. Kita nak mengembang dan memastikan supaya kita ada pelapis yang kuat imannya, yang kuat ilmunya, yang kuat amalnya, ya. Tiba-tiba katanya di sini, dan aku habiskan wujudku, maknanya umurku, untuk mengajar, memberi nasihat sampai mati dan hingga akhirnya. Tiba-tiba mati dia weh. Ya, ini bukan soal mati ke bukan ini. Mati dia, itu pasal nak lari hutang, ada. Ini mati, memang sungguh mati, tak? Maka jika dengan taubat badan semua yang diniat itu, Allah yang mengetahui sukarnya. Apa dia? Tiba-tiba mati ia di dalam niat itu. Padahalnya sudah tertulis pahalanya. Apa? Niatul mukmin, ya? Niat orang mukmin itu sudah dapat 1. Kalau dibuat digandakan 10. Maka jika dengan taubat badan semua yang diniat itu, Allah yang mengetahui sukarnya. Maka jika dengan terubat kot, saya rasa terubat ni, bukan taubat. Terubat. Yang Jawi apa? Taubat juga, ya. Saya rasa jika dengan terubat badan semua yang diniat itu, maksudnya kalau segar lah dia, saya rasa di situ, maknanya terubat badan semua, maksudnya alhamdulillah segar lah, bukan mati, ya. Bukan mudah nak buat semua tu, nak jadi pendakwah, nak jadi penasihat, ya tak? Nak buat kerja haji. Jadi itu yang dikatakan niat itu besar, sedangkan beramal itu belum tentu, ya, bukan mudah, ya. Maknanya apa yang kita bicarakan dalam hati bukan semuanya dapat kita laksanakan dengan maknanya perbuatan dan amalan, ya. Tetapi niat yang baik itu sudah pun tertulis pahalanya. Dengan segala keterangan ini, tahulah kita akan kelebihan niat.
ya, hingga kata ulama lebih besar pahala niat daripada pekerjaan. Sebab apa? Pekerjaan mungkin tiba-tiba tak lama, mungkin separuh jalan, mungkin tiba-tiba lelah dah tak larat, tapi niat itu tetap sempurna ditulis pahalanya oleh Allah. Tapi ini bukan bermakna bahawa kita hanya pasang niat je, taklah. Bukan begitu pula. Kadang ada lah Cik Mat nanya pula kopi tu dah. Contoh dah Cik Mat saja je. Kok begitu sebelum Cik Mat nanya saya kabur terus dah. Ada macam ni. Pasang ke kuda dah. Pasang ke kuda. Jadi maknanya bukanlah suruh pasang niat je, tapi nak ngabarkan kalaulah meninggal hal keadaannya banyak niat-niat yang baik yang kita pasang, maka alhamdulillah pahalanya besar. Ya, takdirnya Allah Ta'ala sihatkan kita. Nak melaksanakan bukan mudah, nak menjadi pendakwah, nak menjadi penasihat ke sana kemari, ya tak? Jadi dengan sebab itulah kelebihan niat, hingga kata para ulama lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota. Sebab pahala niat 100%, pahala pekerjaan kadang-kadang 80%, 70%. Pasal ada bocornya. Apa? Ujub ke, riak ke, terkebur ke. Orang Melayu kata terkebur, Arab kata takabur, kita kata terkebur, bunyi geburnya. Maka hendaklah seorang itu membetulkan pedoman niatnya, bersihkan jiwa kita daripada niat-niat yang buruk, masukkan niat-niat yang baik, dan memilih pangkatnya yang lebih baik. Dan yang lebih baik maqam, makna pangkat di sini ialah maqaman mahmuda, maqam al-abrar, maqam al-muqarrabin, ya, pilih-pilih pangkat-pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian masalah pangkat dan maqam niat, dan rupanya wallahu a'lam kita terpaksa berhenti di situ. Ada macam bunyi-bunyi azan sikit, ya tak? Dapatlah baca satu masalah. Jadi mana rupanya, tak? Sebab itulah orang dulu-dulu mondok. Bila mondok tu banyak sikit bacanya, banyak sikit lama lah peluangnya. Kita tak dapat lah mondok, tikus dapat, tikus mondok, tak? Wallahu a'lam. Ya. Ya. Sila cuba. Tak apa je mat, dah biasa dah. Orang yang sakit banyak niatnya. Kalau segar. Orang yang sihat walafiat, sihat je, hulu ke hilir, ke darat, ke baru, ada tak pasang niat? Cuba tanya dia. Manalah kita tahu. Jadi orang yang sihat pun kena pasang niat, bukan hanya orang yang sakit. Tinggal lagi orang yang sakit tu kuat memasang niat. Sebab apa? Dia mengharapkan lepas ini dia nak bersyukur kepada Allah dengan dia melaksanakan amalan-amalan. Maka kata Nabi, rebutlah 5 sebelum 5. Khamsan qabla khamsin, igtanim khamsan qabla khamsin, sihataka qabla saqamik, sihat kamu sebelum sakit. Kalaulah masa sihat lagi pasang niat, lagi baik dia Cik Mat. Kalau masa sakit pasang niat tu patut sangatlah, udah sampai ke ujung, ya tak? Dah sampai ke bucu, tanda juga pasang niat baik. Memang tak ngasih betul orangnya. Tapi nak pangkat tinggi lagi makam, sehat-sehat pun pasang niat yang baik. Itu yang dikatakan rebutlah 5 sebelum 5. Ya, irtanim khamsan qabla khamsin, sihataka qabla saqamik, sihatmu sebelum sakitmu, hayataka qabla mautik, rebutlah 5 sebelum 5, hidupmu sebelum mati. Kalau kita ambil lagu Raihan lagi senang. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi terus ingat 5, ya. Itu pula mujur dakwah ni boleh juga dengan lagu, ngajar-ngajar, barulah kita ingat. Kalau tidak, bukan ingat Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai ya Allah, toknya tak ingat-ingat, cucu pula ingat. Lama-lama toknya kata tok tak? Toknya ngikut, rupanya tok dia tak ingat.
Sifat 20 kan. Dia mau buat juga Allah wujud akhirnya kita berikut. Kalau tidak bukan senang, udah mukhalafah tak tentu kira. Nak lapar mukhalafah. Jadi kalau dalam sihat tu berniat lagi baik, lagi tinggi makamnya. Sebab itu maknanya kita janganlah tunggu sakit, dia tak? Sihat ni pun kita banyaklah pasang niat-niat yang baik, ya. Tinggal lagi kita kata bahawa hendaklah diiringi dengan tindakan-tindakan. Sebab itu sekarang ni senang. Kalau dulu kita ada diary, nak buat baik tu kita tulis dalam diary. Sekarang ni dalam handphone kita tu, dalam kalender tu kita boleh set apa kita punya takwim, esok apa nak buat, 1, 2, 3. Jadi tak adalah kosong je begitu. Sebab itu dia katakan kita dengan waktu ini bagaikan berlawan pedang. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu yaqta'uka. Waktu ini bagaikan berlawan pedang dengan dia. Kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu. Itu yang kita akhirnya ada diary, kita catat esok nak buat apa, ya tak? Sekarang ni dah ada kalender dalam handset tu, catat nak buat apa. Itu akhirnya banyaklah terisi benda-benda yang baik. Tak ada kosong. Allah dah lah. Apa pun tak buat. Ngopel langon narik gebor apa macam sukabur. Tak ada apa dibuatnya. Ngopel langon narik gebor macam sukabur. Tu je. Tak ada apa buat weh. Dah lah. Udah. Jadi kita dah susun siap. Ya tak? InsyaAllah. Lain? Infak. Itu Ustaz tadi kalau kita bersedekah, bagaimana pula bila orang bersedekah kepada seseorang, dia tak terima sedekah, dia tolak, apa yang dia dapat? Ya, sebenarnya kerana apa? Dia merasakan dirinya tidak layak untuk menerima sedekah. Ada orang yang lebih aula, yang lebih utama. Itu pun suatu kemuliaan juga, ya. Tetapi kalaulah dia mau macam buat macam Nabi, senang. Nabi terima, kemudian Nabi pun panjangkan pula pada orang lain. Panjang-panjangkan sedekah orang. Maknanya kita tidak mengecewakan, ya, kita terima, ambil berkat sedekah niat dia tadi, kemudian kita panjang-panjangkan. Walaupun dengan perkataan, tak apa nak berbagi pada orang lain. Janganlah sebut lagi. Jangan sebut lagi. Kalau itu ada tak berbagi pada orang lain. Tak apa, jangan sebut lagi. Macam saya lah, kami ni ustaz-ustaz kan banyak kain pelikat, banyak terima kain pelikat. Dah gajah duduk sesaja kan. Kadang-kadang kami berbincang sama kami, Syekh hantar banyak kain, banyak. Mari kita buka kedai. Mari kita buka kedai. Jadi kita panjangkan. Bila ada tetamu datang, kita panjangkan. Ada tetamu kita datang, ya tak? Jadi berpanjanganlah jariah tu. Sebab kawan tu pakai untuk keperluan dia, untuk solat dan sebagainya. Jadi kita pun dapat panjangkan sedekah-sedekah orang. Jadi insya-Allah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kuliah duha hari Sabtu